Okay, semasa perbincangan sifat al-wahdaniyah dulu, kita ada bincang tentang kam mutasil dengan kam al-munfasil. Kam mutasil ni kuantiti yang tercantum. Kam al-munfasil adalah kuantiti yang terpisah. Okay. Masa tu saya ada bangkitkan perbincangan tentang apabila Allah tu bertempat. Bila Allah tu bertempat? Atau lebih tepat lagi, saya berbincang tentang sifat penafian keberhajatan Allah pada sesuatu. Okey, contohnya kalau Allah tu berjuzuk-juzuk kan. Ya. Awak beri komen ataupun tanya soalan? Masa tu lah. Sekarang ni? Kita macam mengimbas kembali. Mengimbas kembali. Okey, masa tu. Bismillah. Sebab saya tengok balik, saya macam ada sedikit kelompongan sikit tu. Okey. Saya belum puas hati lagi lah maksudnya. Baiklah. Masa tu saya tengah bincang penafian keberhajatan Allah dengan berjuzuk-juzuk. Dan kita faham kebergantungan keberhajatan Allah tu kepada juzuk-juzuk, maksudnya lemah lah maksudnya. Itu kita faham. Maksudnya kehajatan Allah kepada sesuatu maksudnya lemah. So bila ada juzuk-juzuk, Allah tu berjuzuk-juzuk, maksudnya Allah berhajat pada juzuk-juzuk dan itu kelemahan. Okey. Tapi saya baca wacana daripada Ibn Taymiyah, dia taklah simplistik macam tu. Okey, ni saya baca daripada Bayan Talbis Al-Jahmiyah. Okey, dia mula-mula dikutip kalam Fakhruddin Al-Ghazi. Okey, qala Fakhruddin Al-Ghazi, "Law kana murakkaban minal jawarihi wal a'da lahtaja fil ibsari ila al-aini wa fil fi'li ila al-yadi wa fil mashi ila rijli wa dhalika yunafi kaunahu samadan mutlaqan." Ni Ar-Razi cakap kan? Ni Ar-Razi cakap. Okey. Lepas tu, maksudnya secara kesimpulannya, Fakhruddin Ar-Razi kata, kalau Allah tak ada susunan dari segi anggota, maksudnya Allah berhajat penglihatan kepada mata, perbuatan kepada tangan, berjalan dengan kaki. Itu dia. Ni yang kalam Fakhruddin Ar-Razi. Okey, ini Ibn Taymiyah bantahlah. Okey. Qultu bla bla bla. Ni. Famat mun hujjatihi annahu law kana Allahu khalaqa Adama biyadaihi wa kataba at-Taurati biyadihi wa khalaqa Adnan biyadihi lakana Allaha muhtajan fil fi'li ila yadin wa dhalika yunafi kaunahu samadan wa qad wa hadha qad thabata bil kitabi was sunnati sahihati al muttafaq ala sihhatiha al mutalaqqati bil qabuli. Okey, dia nak kata apa? Dia nak bagi tahu apa kandungan Fakhruddin Ar-Razi ni. Katanya kandungan hujah Fakhruddin Ar-Razi ni nak kata kalau Allah itu menciptakan Adam dengan dua tangan, maksudnya Allah Saya faham. Hujah Ibn Taymiyah ni dia menggunakan pegangan dia dan dia juxtapose it kepada pegangan Asy'ariyah. Kami tak setuju dengan apa dia cakap tu. Dia punya mukaddimah tu tidak dipersetujui. Okey, teruskan. Okey. Saya tak baik bila Fakhruddin kandungan hujah Ibn Taymiyah, okey. Fakhruddin Ar-Razi yang disimpulkan oleh Ibn Taymiyah. Maksudnya kalau kau kata macam tu Fakhruddin Ar-Razi, maksudnya Allah cipta Adam dengan dua tangannya, menciptakan menulis Taurat dengan tangannya. Maksudnya Allah berhajat satu perbuatan dengan tangan. Tapi di sini maksudnya bukan lemah. Itu salah. Okey. Kita kata yadain adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sifat sesuatu tu bukan juzuk dia. Macam saya seorang. Betul tak? Saya ada sifat penyayang contoh. Dan saya ada sifat suka makan coklat contoh. Ni bukan juzuk. Dia merujuk kepada satu zat. Betul tak? Tapi kefahaman seolah-olah yang dibawa oleh Ibn Taymiyah tu, iyat ni seolah-olah macam satu juzuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah Ibn Taymiyah bukan seolah, memang dia Al-Asy'ari
sifat khabariyah macam aliyat ada sifat al-ma'ani, masuk sifat al-ma'ani. Tapi Ibn Taymiyah sifat al-a'yan. Itu beza al-Asy'ari dengan Okey. jadi bila al-a'yan maksudnya dia ada satu So dia guna dia punya istilah, dia tak boleh tampal istilah dia kepada kita. Lepas tu minta kita berhujah mengikut istilah yang dia tempelkan kepada kita. Kita ada istilah kita sendiri. Kita kata benda tu sifat tu ma'ani. Kita tak kata ayan. So dia kalau berhujah begitu, dia nak berpegang begitu, itu pegangan dia. So kalau dia nak rad, dia kena rad istilah kita. Dia kena rad pegangan kita dan menunjukkan di mana istilah dan pegangan kita itu salah. Dia tak boleh guna dia punya worldview, dia punya pegangan, prinsip dia untuk juxtapose, ini dia panggil juxtaposition kepada pendirian Asy'ariyah. Bagi yang saya pegang, apa yang dijelaskan oleh Imam Fakhrul Razi itu sudah cukup jelas lah. betul. Sudah cukup jelas. Macam saya kata tadi, bila kata sifat, sifat tu bukan juzuk. Sifat merujuk kepada satu zat. Betul tak? Saya ada 100,000 sifat pun, diri saya tetap satu. Allah ada sifat yang tidak terhingga. Tapi zat Allah Subhanahu Wa Taala adalah Esa. Dan itu bukan juzuk. Sifat bukan juzuk. Yad bukan juzuk. Ain bukan juzuk. Wajah bukan juzuk. Okey, cuma yang saya nak fokus topik besar ni contoh Ibn Taymiyah, Okey. tapi yang utamanya keberhajatan Allah tu Okey. tak semestinya menunjukkan dia lemah. Keberhajatan itu sendiri tandanya lemah. Sebab Hajat tu maksud dia apa? Hajat. Ha? Hajat tu makna dia apa? Memerlukan. Memerlukan. Okey. Kalau dah sebut memerlukan tu lemah lah. Jadi Ibn Taymiyah kata kalau macam tu Allah cipta Adam dua tangan, dengan dua tangannya, maksudnya dia memerlukan tangan lah untuk kepenciptaan Bila Adam. saya melakukan sesuatu dengan sifat saya tidak memerlukan selain daripada diri saya. Faham tak? Tapi kalau saya kata saya nak minum air, saya perlu botol. Botol ni bukan saya. Dia bukan zat saya. Tangan saya bukan zat saya. Mata saya bukan zat saya. Tapi sifat saya adalah saya. Faham tak? Sifat saya adalah saya. Jadi saya berhajat kepada diri saya sendiri. So bila Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan dengan tangan tu, dia berhajat kepada sifat diri dia sendiri. Dia bukan berhajat kepada benda lain. Dia bukan berhajat kepada juzuk diri dia, bukan. Sebab sifat bukan juzuk, jangan lupa tu. Sifat tu adalah merujuk kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Satu zat, satu zat ada banyak sifat. Beza dengan satu zat ada banyak anggota, ada banyak bahagian. Itu memerlukan. Sifat bukan bahagian, sifat bukan juzuk. Sifat tu adalah dia la hiya huwa wa la hiya ghairu. Sifat tu bukan zat dan dia bukan selain zat. Tapi Ibn Taymiyah memang pegang pada ada ajza, ab'ad. Ya. Jadi maksudnya Ibn Taymiyah dia isbatkan lawazim jisim. Semua lawazim ajsam dia isbatkan. betul. Okey, ini hakikat yang kita kena akui. Ibn Taymiyah mengisbatkan lawazim ajsam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak kata Ibn Taymiyah mengisbatkan Allah jisim, tapi Ibn Taymiyah mengisbatkan lawazim ajsam. Hampir ke semua lawazim ajsam dia isbatkan untuk Allah. Jadi maksudnya bila disebabkan ajza, so dia kata Allah cipta Adam dengan ajza dia tu, iaitu tangan. Itu dia yang percaya ajza. Kita tak percaya benda tu ajza. Silap dia tu. Okey, kita tengok perspektif Ibn Taymiyah dulu Bukan dulu, kita tengok perspektif Ibn Taymiyah dulu. Maksudnya bila Allah cipta Adam dengan ajza dia, iaitu yang yad. Maksudnya dia kata Allah tak memerlukan ajza tu untuk mencipta Adam. Okey, kemudian kita tanya, adakah ini yang maksudnya Tak, kita kena faham juzuk itu apa. Satu perkara bila berbicara dengan golongan Taimi ni, okay? Bila kita kata sebahagian kamu mentajsimkan Allah, dia kata tak setuju, kami tak mentajsimkan Allah. Maka kami minta, apa takrif jisim bagi kamu? Kalau ikut takrif kami, itu tajsim. Bila kamu isbatkan semua lawazim jisim kepada Allah, dalam takrif yang kami pegang, itu jisim. Kalau kamu tak setuju, kamu kena bawa takrif lain. Cuma takrif kamu itu kenalah selari dengan penggunaan yang telah disabitkan. Bukan kamu tiba-tiba tukar makna jisim kepada makna lain, lepas tu kata, oh, ini bukan yang kami isbatkan kepada Allah. Makan, tempat pun sama juga.
You nak kata Allah tidak bertempat. Allah bertempat. Bila kami tanya takrif tempat kamu apa? Oh, takrif dia lain daripada apa yang difahami oleh ahli falsafah, ahli kalam. You buat satu takrifan baru. Okey, you kata Allah ada tangan tapi bukan macam tangan kita. Itu sebenarnya adalah satu bentuk takwil. Sesiapa yang kata Allah ada tangan tapi bukan macam tangan kita, okey, itu adalah salah satu bentuk takwil. Allah ada tangan tapi bukan macam tangan kerusi. Tangan Monyet. Tangan monyet. Allah ada tangan tapi bukan macam tangan tu. Allah ada tangan tapi bukan. Itu takwil sebenarnya. Sebab awak telah sarf dia, awak telah mengalihkannya daripada makna yang ma yatabadaru ila dhihn. The first meaning that come to human mind, awak dah nafikan semua tu. Jadi awak sebenarnya telah mentakwil tanpa awak perasan. Tu launun min at-ta'wil sebenarnya. Okey? Jadi maksudnya perspektif Ibn So bila sebut juzuk ni apa sebenarnya? maksudnya Juzuk apa okey, bila kita sebut bahagian, kan? Bahagian kepada sesuatu itu bukan zatnya. Betul tak? Tapi sifat kepada sesuatu adalah merujuk kepada zat. Bahagian tak semestinya merujuk kepada zat. Tangan saya tak semestinya merujuk kepada nur derus. Tapi sifat kenur derusan merujuk kepada zat saya. Tangan saya tak. Saya boleh wujud tanpa tangan saya. Betul? So, bezakan bahagian dengan sifat. So, boleh tak kalau kita kata itu takrif juzuk? Boleh tak kalau juzuk itu tidak ada dengan Allah? Sebab juzuk ni adalah sesuatu yang boleh tak ada tanpa mengganggu zat. So, kalau ambil takrif tu, boleh tak juzuk Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada dan zat tu masih terjaga? Ini jadi masalah lebih besar. So nak ambil ayat kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram secara literal. Apa maksud ayat tu? Apa maksud ayat tu? Semua akan fana. Yang akan kekal wajah Allah. So mana pergi tangan Allah, kaki Allah? Kalau kita ambil secara literal, boleh ke juzuk-juzuk tu semua hilang? Kalau dia anggap benda tu juzuk. Ini dia, ini saya tanya soalan ni. Soalan ni penting untuk dijawab. Kalau sebut juzuk, juzuk tu boleh ada, boleh tak ada dan tidak mengganggu zat. Adakah itu yang dipercayai oleh Ibn Taymiyah? Saya tak pasti. Juzuk Allah tu boleh ada, boleh tak ada dan tidak mengganggu zat. Allah boleh wujud tanpa yad dia. Tapi ini sifat yang lazim ada pada dia. Okey. Yang Tapi bila sebut juzuk, sebab tu saya nak tanya apa maksud juzuk yang dia faham. So ini perubahan istilah, perubahan redefinition yang kadang-kadang menjadi masalah. Dia ada definisi yang standard, tiba-tiba mereka guna perkataan yang sama tapi dengan definisi yang lain. This is what brings confusion. This is what brings confusion. This is my point of view. Dan saya minta kita berhenti sini. Boleh? Okay, ini kalau continue tak akan selesai. cuma tajuk asal dia. Saya faham. It's connected, it's relevant. What you raise is relevant to the topic at hand. Okay? Nanti kita cerita pasal qiyamuhu binafsi. Okey, itu. Bila sebut qiyamuhu binafsi, dia ada kaitan juga dengan isu-isu ini. Okay? Okey.